KPM. Hai cikgu. Hai Syafiqah. Cikgu. Ya. Wow, cantik ni cikgu. Ni Ya apa ke? cikgu, lampu ke? Ni lampu ni. Ni hasil murid saya ni. Hasil murid? Hasil murid ni. Kalau macam tu kan cikgu, saya pun naklah lampu ni. Boleh ke dapatkan lampu-lampu macam ni? Senang Boleh. ke? Boleh. Syafiqah boleh. Aha. Tengok iklan pemasaran lampu ni dalam media sosial. Media sosial cikgu? Boleh Murid dapatkan? saya dah iklankan. Wah, dah iklan kan cikgu? Jadi mudahlah kalau nak saya macam nak 10 daripada setiap lampu ni. Boleh? Boleh. Tak ada Kat masalah. mana tu cikgu? Jom kita tengok. Okey, jom. Oh, ini ya? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah bersama saya Syafiqah Farahin. Mesti rakan-rakan semua tertanya-tanya, apakah mata pelajaran kita hari ini? Mata pelajaran kita ialah reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 3. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita pada hari ini. Jom. Dan itulah dia cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita juga ditemani oleh jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nurziana Youth dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kampung Batu, Kuala Lumpur. Hai Cikgu Nurziana, sihat ke? Terbaik. Seronok saya cikgu bersama kami pada hari ini. Baiklah, jom kita berkenalan dengan cikgu kita pula, iaitu Cikgu Azrina Subuh. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Syafiqah sihat. Syafiqah macam mana? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah je cikgu. Rasanya hari ini memang teruja sangat nak belajar dengan cikgu sebab kita akan sebutkan dan nyatakan contoh-contoh cara-cara periklanan dan tajuk kita reka bentuk periklanan. Jadi, untuk tujuan itu boleh tak cikgu nyatakan ataupun ceritakan bagaimana kita boleh kaitkan gimmick kita sebentar tadi dengan periklanan ni cikgu? Okey, Syafiqah. Murid-murid didedahkan dengan penghasilan produk. Jadi bila murid-murid ni dah menghasilkan sesuatu produk, dia kena belajar untuk memasarkan, cara mengiklankan. Jadi itu membina sebenarnya pengetahuan murid di mana macam mana nak pasarkan, nak iklankan supaya semua orang tahu. Di mana nak dapatkan produk dia. Jadi tak terhenti di situlah. Bukan sekadar kita belajar je, tapi kita tahu bagaimana untuk memasarkan supaya boleh buat sebagai bisnes juga kan cikgu? Ya, betul. Okey, jom cikgu kita mulakan. Okey, baiklah. Okey, tajuk kita hari ini agak menarik Syafiqah. Ya. Mari kita tengok apa yang cikgu sediakan. Okey, jadi reka bentuk sebagai satu instrumen dalam pemasaran ini. Okey, maksudnya pemasaran ini bermaksud aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, seterusnya, pemasaran ini juga satu proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasar dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, faham tak kat situ? Faham setakat ini cikgu? Jelas. Okey, jadi itu ialah maksud masalah sebab kita nak teroka lebih lanjut lagi kan? Okey, baik. Seterusnya, dalam reka bentuk pemasaran ini, kita perlulah memenuhi kehendak dan keperluan pengguna dari segi fungsi, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk itu, dan nilai produk dan juga trend. Okey, seterusnya, reka bentuk pemasaran juga merupakan satu saluran komunikasi antara pengeluar kepada pengguna. Okey, di situ kita dapat pengenalan diri produk itu sendiri.
Okey, dan yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Jadi, semasa mengukuhkan penjenamaan suatu produk ni, dia dapat rangkaian perkongsian teknologi dan produk serta rakan strategik dalam perniagaan. Okey, baiklah, kita beralih pada yang seterusnya. Promosi ni juga penting, Syafiqah. Ya, cikgu. Jadi kalau without promosi, pengguna kat luar sana tak tahu, tak kenal, mana maka nak tak cinta. dapat Betul. produk tu. Okey, jadi dia ialah satu instrumen ataupun medium untuk kita memperkenalkan satu produk kepada pengguna. Jadi jenis promosi yang digunakan bergantung kepada jenis produk, pengguna, sasaran, dan yang ketiga, luasnya pasaran tu. Dan kita terdapat 4 jenis promosi, iaitu yang pertama, Syafiqah, Ya, cikgu. pengiklanan. Okey, yang kedua, promosi jualan. Yang ketiga, jualan langsung. Dan yang keempat, publicity. Jadi, 4 jenis promosi tu pula sangat penting. Dah biasa dah dalam kehidupan kita seharian. Syafiqah pernah tengok tak orang buat jualan langsung? Selalu, cikgu. Selalu, Kalau pasar kan? malam tu, memang berselera ada, cikgu. Ya. Seronok kan? Betul, Tengok orang seronok. buat pemasaran Dan dengan saya macam-macam tertarik- gaya. Ya, saya tertarik untuk membeli kadang-kadang ataupun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk tersebut. Sebab kadang-kadang kita tak kenal produknya. Bila mereka menerangkan, barulah faham, cikgu. Betul. Okey. Jadi di situ cikgu nak uji pula minda Syafiqah. Boleh, cikgu. Kita cuba sama-sama Okey, ya, kita murid-murid. cuba ya. Di sini uji minda cikgu simple je Syafiqah. Ya. Apakah maksud pemasaran? Ni baru saja cikgu menerangkan. Okey, cikgu. Yang saya nampak di sini, jawapan dia rasanya B, cikgu. Aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Betul ke, cikgu? Kita tengok jawapannya. Okey. Betul lah Syafiqah. Tengok tu Syafiqah mengikuti aktiviti Pembelajaran kita, cikgu. pembelajaran kita dengan Ya. baik hari ni. Okey. Ada lagi. Ada lagi, cikgu? Ada lagi. Okey, Okey. Okey, kita kali ni kita antara berikut yang manakah bentuk penjenamaan produk itu? Macam kenal lah logo tu, cikgu. Logo tu logo Didik TV lah kan. Ya. Okey, cikgu. Ini adalah bentuk penjenamaan nama, cikgu. Bentuk nama kan sebab dia boleh disebut. Ya. Kita Didik TV. Didik TV. KPM. Okey, betul. kita tengok jawapannya. Betul lagi sekali Syafiqah. Betul lagi. Baguslah Syafiqah ni murid cemerlang lah. Terima kasih, cikgu. Okey. Ada lagi ke, cikgu? Kita tengok seterusnya. Okey, okey. berikan 4 jenis promosi. Boleh, cikgu. Ni yang cikgu kata kita nampak di rata-rata. Sebenarnya tanpa sedar pun ada. Betul. Yang pertama, cikgu sebutkan secara jualan langsung. Pengiklanan. Lepas tu promosi jualan dan juga publicity. Okey, kita tengok jawapannya. Pengiklanan, betul. Promosi jualan, betul juga. Okey. Seterusnya, jualan langsung. Dan yang terakhir, publicity. Bagus, Syafiqah. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Okey. Dan cikgu, nampaknya tadi saya telah menjawab 3 soalan. Bagaimana dengan jawapan saya, cikgu? Okey ke tak? Syafiqah telah mengikuti pembelajaran kita dengan sangat baik. Jadi di papan markah tu Syafiqah boleh tampalkan sekuntum bunga. Sekuntum bunga. Baiklah, terima kasih cikgu atas soalan dan juga ganjaran ini. Bagi anda semua yang sedang menonton, jangan lupa fokus supaya kita dapat menjawab soalan dengan baik. Dan kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot menengah rendah.
Hai murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas hari ini. Mata pelajaran kita ialah reka bentuk dan teknologi, dan tajuk kita pula ialah reka bentuk pengiklanan. Bila kita sebut mengenai pengiklanan ni, kita tengok dekat papan tanda besar ataupun di TV, kaca TV ataupun di dalam media sosial pun ada. Tapi bagaimana kaedah kita mahu mengiklankan sesuatu produk? Untuk tujuan itu, jom kita bawakan Cikgu Azrina untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan Cikgu. Okey, baik Syafiqah. Hari ini kita akan belajar lebih lagi iaitu macam mana kaedah dalam reka bentuk pengiklanan. Okey, jadi pengiklanan itu bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Maksudnya kita mesti ada fokus. Ya. Kat siapa kita buat iklan tu. Kalau kita tak fokus, tak sampailah maklumat tu Syafiqah. Oh, faham Cikgu. Contoh macam kalau di depan kita ada lampu-lampu ni, mungkin kita nak fokus kepada murid-murid di sekolah ataupun pelajar di universiti kan? Betul. Setuju betul pasal tu. Okey, jadi pengiklanan juga bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan sesuatu jualan produk perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Jadi kalau promosinya tidak hebat, tidak kencang, jualannya pun mendatar je lah. Kalau promosi tu kencang, hebat, besar-besaran, macam-macam medium digunakan, mungkin jualan tu melonjak-lonjak. Betul. Jadi kita tengok seterusnya. Jadi kaedah reka bentuk pengiklanan ada 7 yang kita kena faham di sini. 7. Okey. Jadi yang pertama, matlamat produk. Kedua, perbandingan. Ketiga, penyampaian fakta. Yang keempat, demonstrasi. Kelima, kiasan atau ibarat. Yang keenam, kenyataan merangsang. Dan yang terakhir sekali, gambar pegun. Gambar pegun. Mari kita lihat. Okey, jadi dalam matlamat produk tu sendiri Syafiqah, maklumat terperinci dan lengkap dapat memperkenalkan ciri-ciri istimewa produk tu sendiri. Jadi kita kena ada matlamat dalam kita nak buat iklan tu. Okey, kena letak ciri-ciri yang boleh merangsang pengguna di luar sana untuk teringin memiliki. Macam Syafiqah tadilah tengok lampu tu kan? Ya. Jadi teringin untuk memiliki lampu yang cantik, unik. Jadi seterusnya, penyampaian fakta. Jadi dalam penyampaian fakta tu kat situ memberi satu keinginan buat pengguna untuk terus dapatkan ciri-ciri yang diberi, yang disampaikan kat situ. Lazimnya fakta tu berkait dengan fungsi dan memerlukan bantuan teknikal. Okey, dan fakta tu kena tepat. Tak boleh tipu kan Cikgu? Tak boleh tipu-tipu. Sebab pengguna hari ni sudah jadi bijak. Ya. Sebab medium untuk kita dapatkan maklumat tu terlalu banyak. Ya, senang dan mudah dan juga pilihan pun banyak. Jadi perlu sesuatu yang ada kelebihan dari segi faktanya kan? Ya, okey. Kita nak bersaing kan? Ya, betul. Kalau tak ada kelebihan, kekuatan produk tu, macam mana nak bersaing? Ya. Okey, kita tengok. Seterusnya, demonstrasi. Iklan itu menunjukkan kelebihan, cara pengendalian produk. Jadi lazimnya kaedah iklan ini disampaikan melalui rakaman yang ditayangkan di media massa atau secara langsung di hadapan pengguna. Contohlah Syafiqah, orang nak jual kuali. Dia nak cakap lah kuali dia lebih lah, kuali dia bagus lah, kuali dia tidak melekat lah. Sedangkan macam-macam kuali dijual di pasaran. Macam mana nak lakukan kuali yang kita jual kalau kita tak cakap produk kita tu hebat pada orang lain? Betul. Kelebihan dia. Kalau bahasa Inggerisnya unique selling point kan Cikgu? Bagus Syafiqah. Okey. Baiklah, seterusnya ya Syafiqah. Perbandingan pula. Jadi dalam perbandingan ni, iklan tu dia gunakan untuk membandingkan produk dia dengan produk orang lain. Contohlah, 1 botol bersamaan dengan 6 botol produk lain. Wah, hebat jimat tu Syafiqah. Kalau beli sabun basuh tu, 1 ibarat sampai 6 tu. 6 bulan tak payah beli agaknya. Betul Cikgu, sangat jimat. Jadi perbandingan tu berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, fungsi, rasa
berbanding produk lain. Tu penting tu, nak menarik orang tengok produk kita berbanding produk lain. Betul cikgu, tapi kena ada etika kan cikgu? Betul. Tak bolehlah sebut sebarangan produk. Betul. Kena Kita ada. tak boleh menipu kat situ. Betul, cikgu. Okey, seterusnya Syafiqah. Iklan juga dia ada buat dalam bentuk kaedahnya kiasan atau ibarat. Jadi kiasan atau ibarat ni nampak macam susah ke nak faham? Sedikit cikgu. Senangnya Syafiqah. Apa dia? Iklan tu menegaskan kelebihan yang diperolehi sekiranya menggunakan produk tersebut dan mempengaruhi secara psikologi. Contoh Syafiqah. Okey. Syafiqah ni guna shampoo jenama A ni, rambut lembut sangat. Okey. Sebab terpengaruh dengan model yang digunakan dalam iklan tersebut. Iklan tu menggunakan model yang cantik, rambutnya pun cantik, tebal, hitam berkilat. So kita ni sebagai pengguna, wah, cantik tu. Kita pun nak dapatlah produk yang sebegitu. Okey, faham cikgu. Jelas. Okey, seterusnya. Kenyataan yang merangsang. Jadi dalam iklan tu ada kenyataan yang merangsang supaya pengguna tertarik untuk membeli produk. Contohnya kita nak cakaplah kat situ apa kelebihannya. Mungkin cahaya kita lebih terang, lampu kita tu cahayanya lebih terang daripada produk yang ada di pasaran. Dan lampu kita tu lebih ringan, fleksibel, mudah dibawa, mudah disimpan ke. Manalah tahu kan. Pengguna di luar sana tercari-cari barang yang sebegitu. Okey. Seterusnya gambar pegun. Gambar pegun ni digunakan sebagai satu titik fokus dalam kita buat iklan. Jadi gambar pegun ni perlulah. Kalau iklan tu tak ada gambar, suram je, baca je. Sebab kalau kita berhenti di traffic light, berapa banyak perkataan yang kita boleh baca? Tak banyak. Tak boleh cikgu. Kadang-kadang kita tertarik because tengok warna. Produk gambar, yang dipasang, gambar tulisan tu yang besar. Tulisan yang besar. Kalau banyak sangat pun orang tak baca. Okey. Baiklah. Media dalam pengiklanan. Okey. Jadi kita dah tengok kaedah, kita tengok pula media pengiklanan. Jadi media ini merupakan saluran, cara atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Jadi media pengiklanan boleh disampaikan melalui media massa. Okey, iaitu media cetak, media elektronik dan media sosial. Okey, Syafiqah mesti nak tahu kan? Media cetak tu macam mana pula? Tanya saya. Huraian-huraiannya. Okey, kita tengok slide seterusnya, di mana media cetak ini sering menjadi pilihan pengguna. Pilihan pengeluar, maafkan saya. Okey, jadi apa yang dia gunakan dalam media cetak ni? Syafiqah tahu tak? Macam contohnya kalau kita baca majalah ke? Betul. Lihat gambar. Wah, tertarik tengok sejenak. Macam 5-10 minit kadang-kadang satu permukaan muka surat tu cikgu. Kadang-kadang kita pergi ke pasar raya, dia gunakan brosur, helaian, edaran. Itu adalah satu kaedah menarik pengguna untuk singgah membeli. Betul juga. Kan? Dan juga katalog pun nak iklankan banyak sangat produk kan. Jadi dia buat dalam bentuk katalog. Okey. Seterusnya media yang kedua ialah media elektronik. Media elektronik ni saya rasa tak asing buat kita. Betul. Setiap hari rasanya tengok ni. Betul. Jadi dalam media elektronik tu kita ada televisyen, papan digital, radio. Kita berhenti kat traffic light. Ada paparan-papan digital tu kan. Yang bergerak di skrin tu papan digital lah cikgu. Jadi bila ada paparan-papan digital ni agaknya lebihlah berkesan, betul. Cikgu, kalau contoh ni macam saya membawa kereta dan terlihat satu paparan mungkin mengenai makanan, perut tengah lapar, memang terpengaruh sangat. Betul lah, itu yang berkesan. Jadi tak sabar-sabar nak makan. Nak beli, betul. Okey. Jadi yang terakhir pula ialah media sosial, di mana hari ini pada zaman sekarang ni amat berkesan. Okey, di mana media sosial ni Syafiqah tahu tak? Ya, betul cikgu, antara yang kuat sangat mempengaruhi kan pihak yang menggunakan media sosial untuk mengiklankan produk mereka. Facebook, Instagram, blog. Jadi media-media ini kadang-kadang membuatkan penjual lebih mudah
nak iklankan produk mereka. Betul, Kadang-kadang cikgu. kosnya lebih murah. Ya, kadang-kadang tak ada kos juga, cikgu. Ya, betul. Okey, jadi kita lihat mengenai macam mana murid saya hasilkan iklan di media elektronik. Wah. Oh, maaf. Okey, jadi iklan media elektronik dia boleh bergerak, Wah, kan? ada animasi. Jadi ada informasi kat situ. Jadi kalau kita membuka media sosial, Ya. ada iklan-iklan yang bergerak-bergerak ni kadang-kadang tak nak tengok pun jadi nak tengok. Ya, betul. Apa yang bergerak tu? Apa yang bergerak? Patah balik lah. Apa yang dia tulis? Ya. Tak nak tahu pun jadi nak tahu. Jadi betul. faktor kita dalam pemilihan media pengiklanan adalah jenis dan sifat satu produk. Jadi kalau satu produk tu kita kena tengoklah sesuai tak kita nak iklankan pada sesuatu jenis media. Ya. Kadang-kadang kalau produk tu mainan kanak-kanak, kanak-kanak tak baca majalah. Ya, betul. Jadi kita kena tengok pula kos pengiklanannya. Kalau syarikat-syarikat kecil yang baru nak bermula kan, kalau kos yang tinggi tu agak keberatan lah buat mereka kan. Ya, betul. Jadi Dan bagusnya media sosial sekarang percuma, jadi boleh mula dari situ kan, cikgu? ya, betul. Di mana kita nampak usahawan-usahawan ini banyak yang bermula daripada pengiklanan kecil-kecilan ini, dia boleh membina empire pula. Betul, cikgu. Okey, so kita tengok juga daripada segi sudut luas pasaran suatu produk. Kalau pasaran itu sampai ke peringkat antarabangsa, kalau setakat guna media cetak je mungkin tak boleh nak pergi Susahlah. jauh, Ya. kan. Sasaran penggunanya pula. Kalau sasaran penggunanya seorang wanita, wanita ni dengan alat solek, dengan pakaian tak dapat Fashion. dipisahkan. Betul. Syafiqah mesti suka shopping. Betul. Okey. Jadi dalam sasaran pengguna tu kita kena bijak merebut peluang untuk kita dapatkan sasaran yang kita nak tu. Okey, dan yang terakhir saiz perniagaan. Ya. Saiz perniagaan tu kalau yang saiz besar berskala besar tu mereka mampu untuk membiayai iklan Ya. di semua platform. Betul. Jadi dia kan guna secara all out lah, Syafiqah. Betul. Dan papan digital pun mengeluarkan kos yang banyak. Betul, sebab jadi ada mereka kos boleh- selenggara Betul. kan, kos sewaan. Jadi kat situ kita tengok itu telah berjaya melonjakkan jualan sesuatu produk. Ya, betul. Kalau dah setiap hari lalu di kawasan Lebuh Raya nampak papan digital tu memang terpengaruh Terpengaruh kan? Setiap Tak hari, nak cikgu. beli pun jadi nak beli. Ya. Tak pakai pun jadi nak pakai. Betul, cikgu. Okey. Baiklah, Syafiqah ni pandailah. Tak kering gusi saya duduk dengan Syafiqah. Okey, baik, kita uji minda pula. Okey. Antara berikut yang manakah dikategorikan sebagai pengiklanan media cetak? Okey, cikgu. 1 blog, 2 katalog, 3 brosur, 4 Instagram. Baiklah, cikgu. Kalau tengok di sini sangat jelas blog dan juga Instagram merupakan media sosial. Jadi katalog dan brosur lah ialah pilihannya. Jadi media cetak ni ialah C, 2 dan 3. Betul ke, Okey, cikgu? kita tengok jawapan. Betul. Wah. Bagus. Kita teruskan. Okey, cikgu. Jangan buang masa. Okey. Uji minda kedua. Apakah kaedah reka bentuk pengiklanan itu? Okey. Yang ini merupakan kaedah matlamat produk, cikgu. Matlamat produk ke? Betul ke? Ha. Murid-murid, betul ke jawapan Kak Syafiqah ni? Ha. Betul ke matlamat produk atau ada jawapan lain? Cuba kita mereka fikir. kata, betul lah, cikgu. Saya rasa. Rasa betul? Ha. Okey, kita tengok jawapannya. Bukan. Kenyataan merangsang. Wah. Sebab tengoklah tu, dia tulis 3 kali kuasa hapus kotoran degil. Betul lah tu, cikgu. Nak cari siapa? Pengguna mak-mak ni? Yang nak menguruskan pakaian anak-anak sekolah Betul. ni daripada putih sampai ke kelabu ni. Dan 3 kali tu. So, jadi merangsang menyenangkan. lah. Orang pun rasa, oh bagus ni, senang ni kerja ni. Betul. Okey, baik. Okey. Seterusnya, berikut adalah kaedah reka bentuk pengiklanan tentang sesuatu produk. A. Kenyataan merangsang. B. Kiasan atau ibarat. C. Gambar pegun.
Padankan kaedah reka bentuk pengiklanan itu dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Jadi tak boleh guna semua lah sebab dia kata atau. Okey. Jadi boleh tak Syafiqah jawab? Boleh cikgu, saya cuba ya. Untuk yang pertama, untuk menegaskan kelebihan yang akan diperolehi pengguna. Okey, yang ini saya rasakan jawapannya ialah kiasan atau ibarat cikgu. Okey, kita kelebihan. tengok. Oh, B. Betul. Okey, seterusnya Syafiqah. Agak gementar ya. Sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk. Okey, ni cikgu ada sebut ni. Yang ini bila sebut titik fokus dia, mestilah gambar pegon cikgu. Kita lihat. C. Betul Syafiqah. Baiklah, kita beralih pada uji minda seterusnya. Okey. Panjang sikit. Okey, jadi berikut adalah sebahagian reka bentuk pengiklanan. A. Matlamat produk. B. Kiasan atau ibarat. C. Demonstrasi. Okey. Jadi Syafiqah tak payahlah baca panjang-panjang tu. Boleh. Bagi jawapan je. Saya rasa yang pertama ni ialah jawapan dia C. Demonstrasi cikgu. Yang kedua ialah A. Maklumat produk. Dan yang ketiga ialah kiasan atau ibarat. Mempengaruhi secara psikologi. Wah, betul cikgu. Okey. Seronok sangat jawapan soalan-soalan cikgu. Cikgu, maksudnya pembelajaran pengajaran cikgu sangat bagus untuk saya hari ini. Dapat saya jawab dengan elok. Okey cikgu, bagaimana dengan jawapan saya keseluruhannya untuk segmen kali ini? Okey tak? Syafiqah ni bagus. Mesti murid cemerlang ni. Dapat lagi sekuntum bunga di papan markah tu. Terkumpul juga 2 bunga di sini ya. Harap-harap murid di rumah pun dapat menjawab dengan betul pada kali ini. Jadi kita ada macam-macam lagi soalan selepas ini. Setia menonton Didik TV KPM, kita akan kembali di slot mendengar rendah. KPM. Baiklah rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas. Pada kali ini kita dah tahu bagaimana kaedah yang terlibat dalam pengiklanan reka bentuk produk kita. Jadi antara semua kaedah yang terlibat iaitu maklumat produk, perbandingan, penyampaian fakta, demonstrasi dan seterusnya. Bagaimana kita memilih kaedah yang paling sesuai dengan produk kita. Untuk tujuan itu Kak Syafiqah bawakan Cikgu Azrina. Cikgu, macam mana kita membuat pemilihan antara kaedah yang paling bagus untuk produk kita cikgu? Okey, baiklah Syafiqah. Kita dalam buat pengiklanan ni perlulah ada beberapa kaedah yang kita gabungkan. Bukan satu saja, beberapa. Jadi supaya iklan itu nampak lebih menarik dan berinformasi penting tu. Okey, jadi dalam memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Contoh saya beri ni ialah beg burung hantu. Bagnya ada tepi Syafiqah. Ini dia cikgu. Tapi iklannya kita tengok sekejap lagi. Di mana dalam iklan tu dia ada kenyataan merangsang. Okey, kenyataan merangsang ni pentinglah untuk menarik minat pengguna. Terutama kanak-kanak lah. Sebab tengoklah rekaan bagnya comel. Cikgu pun dah sebut sasarannya juga kan? Jadi kat situ penggunaan perkataan jualan hebat, koleksi terbaru. Itu lagi membuatkan kena dapat ni. Betul, koleksi terbaru orang suka koleksi dengar. Terbaru. Maksudnya kita pakai tu in trend. Jadi seterusnya gambar pegon yang digunakan. Mestilah nak buat iklan tu kena ada gambar. Kalau tak ada gambar orang tak boleh nak. Ini ialah hasilnya. Imagine kan. Tak boleh nak tahu macam mana agaknya bentuk rupa yang dikatakan tu kan. Betul. Jadi kaedah yang dipilih menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk produk. Okey, jadi gambar foto yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk memperkenalkan produk beg burung hantu kepada pengguna. Jadi pengguna ni nampak gambar lagilah seronok nak membeli. Tambah pula mungkin kalau koleksi beg ini berwarna-warni. Lagilah. Terutama kanak-kanak perempuan kan. Betul. Nanti dia tarik lah.
tangan mak dia tu. Okey, Betul, baik. cikgu. Jadi penyampaian fakta pula. Okey, dalam pengiklanan ni ada penyampaian fakta yang kita cuba sampaikan dengan tepat. Kepada siapa? Kepada golongan sasaran. Ya, Kanak-kanak. pengguna kita tu. Jadi maklumat atau fakta tu mengenai kelebihan produk yang disampaikan dengan lebih jelas. Okey, kita lihat macam mana murid ni cuba nak buat sesuatu promosi pengiklanan beg dia. Okey, Yang mana tu, cikgu? Jualan hebat, colourful pula dalam iklan tu. Sama colourful macam bagnya. Jadi itu akan membuatkan kanak-kanak ini tertarik. Bila tertarik, pening kepala mak dia. Betul. Yalah, betul tak Ya. Syafiqah? Okey, setuju. seterusnya kita lihat pula. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai bagi produk beg tahan lasak pula. Okey, jadi beg tahan lasak ni banyak pula kaedah yang digabungkan. Satunya, yang pertamanya ialah matlamat produk. Kaedah dipilih untuk memberitahu tentang matlamat produk yang dihasilkan. Jadi justifikasinya menyatakan fungsi, ciri-ciri beg tu membuatkan pengguna tertarik untuk membelinya. Gambar mesti ada tak? Mesti, cikgu. ada. Kalau tak iklan mesti. tak berkesan. Ya. Jadi gambar pegun ini dipilih untuk menunjukkan kepada pengguna macam mana reka bentuk yang diwar-warkan tu. Betul. Gambar foto ni dipaparkan dalam bentuk iklan bertujuan memperkenalkan produk beg tahan lasak ni kepada pengguna. Betul, cikgu. Mana ciri-ciri lebihnya? Ya, setuju. Nampak kat gambar tu. Belum lagi baca faktanya. Jadi yang ketiga, kaedahnya ialah penyampaian fakta. Kaedah penyampaian ini dipilih untuk menyampaikan fakta tentang produk yang tepat kepada pengguna. Maklumat atau fakta ini mengenai kelebihan disampaikan dengan jelas. Jadi bila jelas tu pengguna akan rasa puas hatilah. Maksudnya apa dicakap dalam iklan tu ada pada gambar dalam produk tu sendiri. Okey. Jadi yang terakhir dia gunakan kaedah kenyataan yang merangsang. Jadi dalam kenyataan yang merangsang ni tujuannya nak menarik minat, memujuk. Memujuk daripada tak nak jadi nak, tak suka jadi suka. Betul. Jadi macam mana dia menggunakan kenyataan memujuk tu tadi? Diskaun. Diskaun. Perkataan yang sangat disukai ramai. Betul. Cakap je jualan murah, cakap je diskaun. Harga Rasanya runtuh. sekarang ni juga nak pergi beli. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya ya. Kita dah tengok macam mana pelajar murid ini buat pengiklanan tadi. Jadi dia buat kenalah tajuk tu pun besar kan? Dan menarik. Besar. Menarik. Mudah dibaca. Ya. Tulisan tu kalau tak fancy sangat pun orang susah nak baca. Last-last apa sebenarnya nak tenung sampai. je tak tahu apa Kita benda. tenung, ambil masa. Bila ambil masa tu rugilah. Rugi Betul. buat siapa? Buat pengeluar tu tadi. Sebab cara dia susun tu Ya. tidak mesra bagi pelanggan yang nak baca dalam keadaan nak cepat ni. Berhenti kat traffic light, nampak beg tahan lasak. Oh, nak dapat kat depan ni je. Kedainya kat depan ni je. Mungkin terus dapatkan. Betul. Daripada beli satu jadi beli dua. Sebab ada diskaun. Ya, dan cikgu dia ada menyatakan had kat sini. Itu yang buatkan orang nak cepat-cepat beli tu. Berpusu-pusu. 20 pelanggan awal. Jadi tadi dah nyatakan dua contoh dan daripada kaedah-kaedah yang dipilih, dia gabung-gabungkan, so dihasilkan. Jadi kita tengok pula kalau lampu meja ini apa kaedahnya? Boleh Syafiqah tolong cikgu Boleh, isi cikgu. jadual pemilihan kaedah reka bentuk penganan bagi produk lampu meja. Okey, cikgu. Kaedah yang pertama yang saya lihat kat sini ya, cikgu. Cikgu ada pun sebutkan untuk beg kita tadi ialah matlamat produk, cikgu. Mesti okey. kena ada matlamat. Ya, maklumat mesti ada. Dan penerangannya ialah kalau kita lihat di sini, rasanya lebih kurang juga dengan beg tadi. Kaedah ini dipilih untuk memberitahu pengguna maklumat produk yang dihasilkan. Okey. betul. Dan justifikasinya pula ialah yang ini, cikgu. Okey.
menyatakan fungsi atau ciri-ciri lampu yang boleh membuatkan pengguna tertarik untuk membelinya. Yang ini penting cikgu, fungsi dia penting. Mesti sangat penting tu sebab kalau tak tengok fungsi setakat gambar, ramai lagi pengeluar di sana tu boleh gunakan macam-macam gambar. Ya betul. Tapi fungsinya mungkin tak banyak. Ya. Fungsi kalau banyak lagi orang suka kan cikgu? Betul, sebab macam shampoo lah. Berapa betul. 2 in 1, 3 in 1? 10 in 1 cikgu. 10 in 1. Okey. Yang saya lihat juga di situ ada gambar pegun cikgu. Ada 3 lagi. Ya, betul. Macam-macam angle lagi Syafiqah. Betul. Dan ini dia kaedah yang kedua, gambar pegun, dan penerangan tujuan untuk gambar pegun ni adalah yang ini cikgu. Kita nak menunjukkan kepada pengguna tentang reka bentuk produk. Sebab cikgu, bila kita tak nampak gambar ni rupanya, macam mana kita nak bayangkan kan cikgu? Betul. Mungkin kata beg burung hantu tu, beg tu rupa burung ke? Contohlah kan. Betul. Kalau dia kata beg tahan lasak, apa yang tahan lasak? Betul. Dengan nama je tidak boleh menggambarkan produknya. Bila ada gambar, ada nama, wow, tak sabar-sabar nak pergi mendapatkannya. Betul, sangat kukuh periklanannya. Okey, justifikasi untuk kenapa kita menggunakan gambar pegun ialah kerana gambar foto lampu yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk memperkenalkan kepada pengguna. Okey cikgu, yang seterusnya bagi kaedah yang kita gunakan yang ketiga ialah penyampaian fakta cikgu. Kalau kat situ saya lihat di brosur atau poster cikgu, dia ada sebutkan menjimatkan tenaga, boleh dilaraskan dan selamat digunakan. Kadang-kadang ada faktor yang tak selamat pada lampu kerana harganya terlalu murah kan cikgu? Ya, betul. Sebab lampu ni dia ada elektrik. Kalau tak selamat, apa jadi pada pengguna? Okey. Apa dia soalan dia cikgu? Ada reka bentuk elektrik di situ. Betul. Kalau tak selamat, mendatangkan bahaya dan mudarat. Betul cikgu, setuju. Kadang-kadang elektrik ni kita kena pentingkan aspek keselamatan kan cikgu? Betul. Okey, cikgu, untuk kaedah ni penyampaian faktanya, penerangan dia kerana kita nak sampaikan fakta kepada pengguna tentang produk tersebut, dan justifikasinya pula ialah yang ini, maklumat atau fakta mengenai kelebihan produk dapat disampaikan dengan lebih jelas. Sebab kadang-kadang dalam gambar tu kita tak nampak kelebihan dia kan cikgu? Betul. Kena rujuk kepada apa yang dia nak tulis kat situ. Kadang-kadang iklan yang dihasilkan dekat media-media yang sedia ada ni, media masa ni, kita kena baca banyak kali pun ada. Betul cikgu. Sebab tak faham. Dia tidak menggunakan poin-poin yang ringkas, mudah difahami. Betul cikgu. Kadang-kadang baca 2 kali, baru faham ini sebenar maksudnya. Betul. Jadi bila dalam kita mereka bentuk iklan ni, saya kan menekankan pada warna. Sebab semua orang akan berminat dengan warna yang menarik. Kalau warna tu sama-sama je, hitam putih je, agaknya tengok pun antara perasan dengan tak perasan iklan tu wujud. Betul cikgu. Kalau lihat contoh poster cikgu ni, kalau gambar produknya ialah hitam putih, tapi cikgu naikkan seri dengan warna merah dan jingga warna panas saja cikgu. Betul. Tak tengok pun jadi nak tengok. Betul. Apa ni sebenarnya? Lampu. Cantik pula. Betul. Jadi kat situ dah ada nilai tambah di mana rupa susun letaknya, tajuknya yang menarik. Betul. Di mana gambar pula yang jelas. Fakta yang tepat. Bila fakta tepat, semua ada. Senang ni nak jual barang. Betul. Okey. Selain daripada itu juga, cikgu nak tengok Syafiqah faham tak dengan iklan yang cikgu tonjolkan? Kalau kita bandingkan dengan iklan tadi, iklan ni senang tak kalau nak baca? Cikgu, meriah memang meriah. Tapi penggunaan warna tulisan tu saya tak dapat faham lah dengan mungkin tulisan latar belakang dia kan. Jadi kalau di sini ni reka bentuknya mungkin kita boleh tambah baik kan dari segi saiz
Saiz. font yang Font. digunakan. Jadi bila saiz tajuk ataupun nama produk tu lebih besar, lebih menonjol. Betul. Orang faham, tak adalah ni nak tulis Tercari-cari. apa? Tercari-cari. Tajuk pun tak tahu kat mana, cikgu. Tajuknya panjang sangat. Contohlah begitulah sebab kita nak sampaikan pada orang tu ringkas, padat, menarik. Betul, cikgu. Jadi kat sini pun dia tonjolkan dengan gambar pegun juga. Bila ada gambar pegun, orang faham, oh lampu. Tapi nak baca pula faktanya macam mana? Tak dapat nampak. Tak dapat nampak sebab gangguan daripada latar belakang, corak latar belakang tu tadi dan tulisan tu juga. Ya, terlalu cantik pula. Jadi kalau tulisan tu besar sikit, gemuk sedikit, agak bold sedikit kan. Jadi mungkin mudah difahami, mudah kita baca, mudah pula orang mendapatkannya sebab ada nombor untuk dihubungi. Betul, cikgu. Setuju. Jadi dekat situ murid kita dapat belajar. Satu, cara pengiklanan tu kita kena gunakan warna tu. Satu, tak bolehlah banyak sangat warna. Reka susunnya, reka letaknya, perkataannya, jangan terlalu banyak. saiznya. Jadi kat situ tu memberi satu ilmu baru buat murid kita lebih faham apa kepentingan iklan. Kalau mungkin murid-murid nak rujuk, banyak contoh di luar sana boleh rujuk. Apa yang jelas dan menarik perhatian kita, itulah yang menjadi, kan cikgu? Ya, betul. Okey, cikgu, sebelum kita berhenti berehat, adakah sedikit ganjaran untuk saya sempena melengkapkan carta jadual kita dan juga memberi sedikit komen terhadap poster cikgu tadi? Sudah semestinya Syafiqah. Syafiqah sangat cemerlang dalam menjawab, berinteraksi dengan saya dan memahami cara kita menghasilkan iklan yang baik. Wah, terima kasih cikgu. Jadi sekuntum bunga lagi di papan markah. Lagi satu kuntum bunga. Okey, cikgu dah boleh nyanyi lagu bunga selepas ni. Baiklah cikgu, kita akan berhenti berehat seperti yang saya sebutkan tadi dan kita akan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM. Okey, murid-murid, masih lagi bersama saya dan juga Cikgu Azrina bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi di slot menengah rendah. Baiklah semua, bagaimana? Dah dapat ke sedikit idea untuk memasarkan produk anda? Kita sambung lagi pembelajaran pada hari ini bersama Cikgu Azrina berkenaan reka bentuk pengiklanan. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apakah yang kita akan beri fokus? Okey, jadi dalam segmen yang terakhir ni Syafiqah, kita akan merumuskan semuanya apa yang kita belajar daripada segmen 1, 2, 3. Okey cikgu, boleh. Jadi kat sini kita akan lihat kembali apa maksud pemasaran, di mana aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna. Jadi pemasaran tu penting. Kalau tak dapat salur dengan baik, banyaklah barang tak boleh terjual. Okey, jadi peranan reka bentuk dalam perniagaan ini dia ada 3. Memenuhi, yang pertama memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua, merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk dan rakan strategi perniagaan. Jadi kalau dalam memenuhi keperluan dan kehendak pengguna ni Syafiqah, ya cikgu, mana ada orang buat produk untuk diri sendiri? Betul. Biasanya dia akan buat produk untuk memenuhi kehendak keperluan orang lain.
Sebab itulah produk tu ada macam-macam jenis, macam-macam rupa dan reka bentuk di pasaran. Betul juga kalau kita sebutkan mungkin gadget di luar sana kan, setiap tahun ada sedikit perkembangan dan inovasi untuk lagi mengikut kehendak dan keperluan pengguna kan cikgu? Pengguna ni nak lebih, Betul. nak lebih, nak canggih. Makin cerewet. Makin cerewet sebab macam Syafiqah kata telefon kan, keperluan. Barang utama kalau rosak, pening kepala kita juga kan. Betul cikgu. Okey, baiklah. Jadi seterusnya kita tengok secara sepintas lalu juga jenis promosi yang digunakan bergantung kepada jenis produk, pengguna sasaran dan luas pasaran. Jadi pengiklanan itu sendiri bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Jadi pengiklanan ni ada golongan sasarannya. Contohlah beg tadi kan Syafiqah kan? Ya, cikgu. Golongan sasarannya Kanak-kanak. kanak-kanak, murid-murid sekolah. Ya. Jadi murid-murid saya ni kadang-kadang dia buat beg, ada yang reka bentuknya macam ni. Seorang lagi dia akan buat beg berlampu sebab dia kata dalam beg tu gelap cikgu. Susah saya nak cari cikgu. pen. Wah, hebatnya. Jadi kehebatan mereka ni mencari idea-idea baru. Itu menunjukkan kita dapat tengok generasi kita ni berkembang sebenarnya. Yang bagusnya mereka menggunakan pengalaman sendiri bagaimana untuk menaik tarafkan produk mereka kan cikgu? Betul. Kita bagi satu platform pembelajaran kat mereka. Kan, jadi at least setidak-tidaknya bila mereka dewasa kelak, kalau mereka nak jadi usahawan, ada ilmu tu Syafiqah. Tak adalah orang kata buat perniagaan tapi asyik rugi je. Betul. Okey, jadi iklanan juga bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja yang tertentu. Jadi kalau promosi ni hebat, jualan pun hebatlah. Untung jangan cakap. Berlipat ganda lah. Berlipat ganda. Betul Syafiqah, kadang-kadang masa kaedah itu kena tepat pada waktunya. Ya, betul cikgu. Contohnya nak cuti sekolah ni orang tak nak tengok beg sekolah. Baru-baru cuti kan. Orang nak beg pergi bercuti. Betul. Pandai Syafiqah. Jadi benda-benda itu tepat pada masanya dengan promosi walaupun sedikit pun kadang-kadang jualan meningkat. Ya, betul cikgu. Jadi 7 kaedah yang kita telah pelajari tadi. Dalam saya reka tertarik bentuk dengan cikgu sebut tadi kan trend pun penting juga kan cikgu, kita mengikuti trend semasa ya kan? Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok media pengiklanan yang disampaikan melalui media masa ada 3. Jadi media cetak, media elektronik dan media sosial. Okey, baiklah. Uji minda lagi lah Syafiqah. Alamak. Wah, macam karangan je cikgu. Itulah. Kali ni lebih susah sikit. Tadi dah bagi yang senang-senang. Kali ni susah sedikit. Tak apa, boleh cikgu. Okey. Berikan maksud pengiklanan. Okey cikgu, ini maksudnya sebarang bentuk persembahan ataupun komunikasi berbayar yang bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran cikgu. Betul lah Syafiqah. Betul? Alamak. Betul lah. Tengok jawapan cikgu di dalam paparan slide cikgu ni. Tidak bersifat peribadi, ditujukan kepada golongan sasaran. Mesti kena ada golongan sasaran tu. Betul cikgu. Kalau tidak, kita tak ada hala tuju. Okey, baiklah. Seterusnya, uji minda yang kedua. Panjang juga tu jawapan tu. Panjang juga ya cikgu. Okey, saya cuba. Yang ini cikgu baru je sebutkan tadi. Tujuannya untuk mempromosikan, memperkenalkan ataupun meningkatkan penjualan, melariskan jualan produk kita supaya produk ni terjual ataupun bukan sekadar produk, perkhidmatan ataupun idea penaja yang tertentu cikgu. Tengok tu, dia cepat daripada cikgu. Okey, cikgu betul tak baca soalan. Dia dah jawab. Alamak, saya terlalu seronok. Maksud
maksudnya Syafiqah dapat mengikuti sesi pembelajaran kita dengan baik. Okey, lihat jawapannya. Mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan atau melariskan jualan satu produk perkhidmatan atau idea penaja tertentu. Baguslah Syafiqah. Seronok cikgu ada murid macam ni. Kalau semualah murid itu interaktif dan aktif dalam bilik darjah, saya pastilah seronok. Tak sedar masa tu dah berlalu, habis dah rupanya. Kelas pun seronok cikgu. Ya, Jadi kelas tu begitulah. seronok. Betul Syafiqah. Tak adalah katanya macam cikgu ni cakap sorang-sorang, murid ni semua tak nak dengar. Itu kepada murid-murid Cikgu Azrina ya. Murid-murid saya baik Syafiqah. Wah, ya ke? Baik. Mesti seronok kelas cikgu. Betul. Baik. Okey cikgu, yang terakhir ada satu lagi soalan lagi. kan? Okey. Berikan 3 kategori media pengiklanan. 3 ya cikgu. Mesti boleh jawab tu. Boleh cikgu. Sebab ni ringkas je. Media cetak, media sosial dan juga media elektronik cikgu. Wow. Kita tengok jawapan. Okey. Media cetak, media elektronik, Okey. media sosial. Saya rasa yang ini di hujung jari je orang kata boleh ingat, sebab kita gunakan kadang-kadang tanpa sedar kan cikgu, media sosial. Mesti menjadi setiap hari kita gunakan kan cikgu? Betul. Okey, cikgu bagaimana dengan prestasi saya sebentar tadi dalam menjawab soalan ketiga-tiga soalan ini cikgu? Okey ke? Agak-agak Syafiqah nak dapat apa? Dapat bunga lagi tak cikgu? Mestilah Syafiqah ni baguslah. Saya seronoklah mengajar hari ni. Okey Syafiqah, kita dapat lagi sekuntum bunga di papan dapat markah lagi sekuntum. Wah, terima kasih cikgu. Okey. Jadi kalau lihat di sini kan keseluruhannya 4 kuntum bunga, tapi sebenar-benarnya cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan saya dalam kelas hari ini cikgu? Okey, cikgu hari ini sangat berpuas hati dengan pencapaian Syafiqah dalam kelas kita hari ini. Okey, kalaulah sesi ini dapat difahami dan diguna pakai oleh murid-murid di luar sana, saya rasa murid-murid di luar sana boleh dapat markah yang baik dalam subjek RBT ni. Wah, markah yang baik. Yalah, sebab dapat memahami, dapat mengikuti satu demi satu apa yang disampaikan. Ya cikgu. Dengarlah pesanan Cikgu Azrina ya. Itu pesanan yang sangat bernas, fokus dan berikan perhatian dalam kelas. Okey, terima kasih Cikgu Azrina kerana berkongsi ilmu pada hari ini, tapi jangan lupa kepada mereka yang mahu mendapat sedikit rujukan untuk melatih lagi membernaskan idea untuk kelas hari ini, di manakah mereka boleh rujuk cikgu? Okey, murid-murid di luar sana boleh merujuk di dalam Pelantar D5 KPM. Jadi dekat situ ada banyak maklumat tu. Murid hari ni tak susah kan Syafiqah kan? Betul cikgu, bukan sekadar maklumat dan juga latihan ada di situ Betul, untuk memperkuatkan lagi. Nak dengan tak nak je Syafiqah. Betul cikgu. Banyak pesanan dari Cikgu Azrina hari ini. Terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan banyak berkongsikan soalan dan jawapan kepada kami, dan tidak lupa kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurziana Yuf. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.